Okay, so kita teruskan. Buat sedikit throwback. Okay, so index, benda ni awak dah belajar dah masa sekolah. Saya tak pasti form 4 rasanya benda ni. So kalau awak ada nota awak sekarang, awak boleh tengok ataupun just ingat je lah. Okay, so throwback antara yang penting untuk indeks ni adalah contoh saya guna A kuasa M darab A kuasa N. Disebabkan base-nya sama iaitu base A, so kita akan dapati dia punya kuasa dia, kita boleh jadikan tambah. And then kalau kita ada A kuasa M bahagi dengan A kuasa N, kuasa dia akan jadi tolak. So ni benda basic. Antara benda yang penting je saya akan listkan dekat sini. And then contoh kalau kita ada A kuasa M kuasa N. Kuasa bertemu kuasa. So pelajar akan selalu confuse dengan yang pertama ni. Apa beza yang pertama dengan ketiga ni? Adalah yang pertama base darab base. Yang ketiga ni adalah kuasa darab kuasa. So di sini dia akan jadi A kuasa MN. So tolong bezakan antara dua ni. Yang ini memang pelajar selalu sangat confuse. Okay. So kemudian kita ada A kuasa negatif M. Okay. So bila awak nampak kuasa negatif, automatik kalau kita nak simplify dia akan jadi 1 over. And then A kuasa M. Sama juga bila awak nampak contohnya 1 per X squared. Awak boleh patah balik dia jadi X kuasa negatif 2. So benda-benda ni semua selain daripada dia ke kanan, awak boleh juga patah balik dia ke kiri. Faham maksud saya? Contohnya untuk yang ni, kalau saya ada 2 kuasa X tambah 2. Awak mesti able untuk patah dia balik ke sebelah kiri. Jadi 2 kuasa X sebab dekat sini tambah darab 2 kuasa 2. Macam tu. Mesti able untuk patah balik semula. Patah balik ni maksudnya patah balik rules lah. Bukan kiri ke kanan saja tapi kanan ke kiri. Seterusnya punca kuasa 2A. Ini adalah A kuasa 1 per 2. Contoh saya ada punca kuasa 3A. Saya akan ada A kuasa 1 per 3. Okay, let's say dia nak sakitkan hati awak. Dia bagi punca kuasa 3, A kuasa 4. Macam mana nak convert ni kepada kuasa sahaja? Saya tak nak ada punca kuasa tu. Okay, first kali kita ada A kuasa 4 dekat bahagian dalam punca tu. Kemudian punca kuasa 3 kita tukar dia jadi 1 per 3. And then A kuasa 4 kuasa 1 per 3 kita boleh guna rules yang ini. So dia akan jadi A kuasa 4 per 3. So akan ada je soalan-soalan yang menyakitkan hati begini dan akan ada beberapa pelajar yang akan terjatuh dalam perangkap ini. Pastikan rules ni awak mahir sebab awak akan guna rules ni sepanjang semester dan sepanjang tahun sampai ke PhD. Saya ada A over B kuasa M. Saya boleh pecahkan dia jadi A kuasa M over B kuasa M. Sama jugalah kalau A dengan B ni dia darab kuasa M. So saya boleh pisahkan dia jadi A kuasa M, B kuasa M. Okay, so ni memang rajin ditanya dalam soalan lah. Contohnya kita ada 2X kuasa 3. Contoh. So menggunakan property yang ini, saya boleh pisahkan dia jadi 2 kuasa 3 darab X kuasa 3. Oh rupanya dia adalah 8X cube sahaja. Nah contoh. Okay, so kita pergi ke slide seterusnya. Okay, so kita pergi exercise 1.1A. Saya hanya pilih beberapa soalan sahajalah. So untuk soalan A ni mudah sahaja. Kalau kita compare dia punya base ada 3, 27 dan 9. Kita boleh samakan semua kepada base 3. 27 adalah 3 kuasa 3. 9 adalah 3 kuasa 2. Okay, so sebab ada darab dan bahagi dekat sini. Bahagi dekat sini. Okay, saya akan convertkan dia kepada fraction. Okay, dekat sini awak kena decide siapa duduk atas, siapa duduk kat bawah. Obviously yang darab akan duduk atas lah. Yang bahagi akan duduk bawah. So 3 kuasa N tolak 2 obviously duduk atas. Siapa lagi duduk atas? 27 kan? So 27 adalah 3 kuasa 3. And then 3N tambah 2. And then 9 dia duduk bawah. So kita akan ada 3 kuasa 2 kuasa negatif 3N. Okay, so kalau awak simplify dekat atas ni 3 kuasa N tolak 2, 3 kuasa 9N tambah 2 over 3 kuasa negatif 6N. Okay, so kemudian dekat bahagian atas ni sebab 3 darab 3, so dekat sini awak boleh tambahkan dia punya base. So N tolak 2 tambah 9N tambah 2 over 3 kuasa negatif 6N. And then awak selesaikan lah. Ni sepatutnya dah senang je lah Bila bahagi, kuasa akan jadi tolak. And then awak selesaikan. Saya hanya guide dekat jalan kerja dia saja ya. Okay, so tengok dekat soalan D sebelah ni. So kalau awak tengok dekat skema jawapan basic exercise, saya ada bagi tips di mana awak asingkan ikut spesies dia. Di mana dekat sini saya nampak ada 3 spesies iaitu spesies number, spesies X dan spesies Y. So di sini sebab semua orang dah ikut dalam kedudukan fraction macam tu, saya akan buat macam ni lah. Okay, untuk nombor kita ada 2 kuasa 5 bahagian atas
And then kita ada dekat atas ada apa lagi? 1. 1 ni nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Okay. Kemudian dekat bahagian bawah, kita ada 64 dengan 12. Kita ada 64, 12. Kenapa saya tulis darab dekat sini? Sebab antara hubungan dia dua orang ni darab. Now, tengok dekat bahagian bawah ni kita ada 2. Tapi dia ada kuasa 3 dekat situ. So bila awak tulis, tolong tuliskan dengan kuasa dia sekali. Okay, now untuk X, kita ada bahagian atas X kuasa negatif 4. Bahagian bawah X kuasa 3 dan juga kalau awak nampak dekat belakang sana dengan 12 tu. Ada 12X. So X dekat situ adalah X kuasa 1. Kemudian Y, kita ada Y kuasa 4 over Y sahaja. Dekat 64Y. So dekat situ Y tu kuasa 1. So dekat sini awak dah pandai jalan lah. Dekat bahagian number ni terus dia tekan kalkulator. Okay, so dekat bahagian X awak ada X kuasa negatif 4 over X kuasa 4. And then bila selesaikan awak ada X kuasa negatif 4 tolak 4. Dekat Y pula Y kuasa 4 tolak 1. Okay, so awak akan dapat dia punya jawapan. Jawapan pun dah diberi dekat situ. Okay, selesaikan. Okay, so next saya pergi ke soalan E. So ini pun sama sahaja, awak kena asingkan ikut spesies tapi tolong berhati-hati dekat sini adalah bahagi. Kita ada spesies number, spesies X, spesies Y. Saya terus buat fraction. So spesies number ada 9, 3 duduk bawah, 27 duduk atas. And then spesies X, kita ada X kuasa 4 di atas and then X kuasa 2 di bawah. Sebab apa? Sebab bahagi. X kuasa 2. And then X kuasa 1. Yang tu memang obviously dekat bawah lah. Dia duduk bawah tu kan, X kuasa 1. And then Y, kita ada Y kuasa 4 di atas. And then Y kuasa 2 di bawah. Kemudian Y kuasa 5 obviously dekat bawah. And then awak boleh selesaikan. Okay, so ada beberapa yang bermasalah dekat 1.1 soalan B. Soalan B adalah 18 kuasa 3/2 darab 6 kuasa negatif 1/2 darab 1 per set 27. Oh, wow. Jawapan dia apa dia bagi kat sini? 36. Okay, macam mana nak buat soalan ni? Okay, so soalan ni awak kena, saya zoom sikit. Awak kena figure out macam mana nak samakan dia punya base. Okay, so kalau saya nampak 6 dekat sini, 6 kita boleh tukar jadi 2 kali 3. And then 27 adalah tadi 3 kuasa 3. 18 pula adalah 9 kali 2. Di mana 9 ni adalah 3 kuasa 2 kali 2. Okay, so sekarang kalau awak nampak saya ada base 3, 2, 2, 3, 3. Okay, so dekat sini saya akan gabungkan mengikut base masing-masing. Tapi kita kena pecahkan dulu kuasa dia. Pecah kuasa apa pula Miss? Okay, 18 tadi adalah 3 kuasa 2 kali 2 kuasa 3/2. Nampak Dapat kan? Okay, so untuk 6 pula, darab 6. 6 adalah 2 kali 3 kuasa negatif setengah. And then, dekat sini. Saya buat kat tepi sekejap 3 kuasa 3 untuk 27. Okay, bila saya tukar dia punya kuasa untuk punca tu, dia akan jadi 3 kuasa 3 kuasa 1/2. Dapat Okay, so 3 dengan 1/2 ni hubungan dia adalah darab. So kita akan dapat 3 kuasa 3/2. Now, sebab dia berada di bawah, ada 1 over dekat situ, apa jadi dengan kuasa dia? Negatif, okay? Saya tuliskan juga dekat tepi ni in case awak nak tengok balik video ni kemudian. So kita ada 1/3 kuasa 3/2. So ini akan jadi 3 kuasa negatif 3/2. Okay, saya tuliskan dekat sini 3 kuasa negatif 3/2. Ini yang dah simplify So sekarang ni, yang dalam kurungan, saya kena buka tau. Yang 3 squared darab 2 dengan 2 darab 3 ni. So kita buka kurungan dia. Saya ada 3 kuasa 2 kuasa 3/2 darab 2 kuasa 3/2. Siapa yang lupa rule ni? Jangan lupa. Siapa lupa dia dosa. And then 2 kuasa negatif 1/2 darab dengan 3 kuasa negatif 1/2 darab dengan 3 kuasa negatif 3/2. Okay, so sekarang ni semua orang darab. Okay, base yang sama, kita boleh buat apa dengan kuasa dia? Tambahkan. Okay, so sekarang saya buat untuk base 2. 2 kuasa 3/2 tambah negatif 1/2. Macam tu. And then untuk 3, 3 lah. Kita ada dekat sini kan 2 darab 3/2 ni tinggal, dekat sini awak boleh potong terus dah basically. Boleh potong ni 2. Sebab 2 darab 3/2. Boleh potong. Tinggal berapa tu? 3. Okay, so kita ada kuasa 3 untuk yang pertama and then tambah tolak 1/2 tambah negatif 3/2.
Okay, so awak selesaikan. Saya rasa jawapan dia bukan 36 ni, jawapan dia 6. Saya dah betulkan hari tu. Okay, so tekan je lah calculator. So basically macam itulah cara untuk jawab soalan ini. Okay, saya teruskan. Okay, so saya akan bincang beberapa soalan dalam question 3 ni Yang lain tu yang saya tinggalkan yang senang-senang lah basically. Okay, so untuk soalan 3 ni, macam mana nak selesaikan benda ni? Okay, tadi saya cakap untuk rules of indices, awak kena pandai patah balik kan? So dekat sini kita nak apply. Tengok dekat bahagian atas, kita ada bawah tu sama, per 2 per 2. So apa yang saya boleh buat di bahagian atas ni adalah kita boleh faktorkan dia. Tapi macam mana nak faktorkan? Saya tahu B kuasa 3 per 2, saya boleh buat macam ni. Dia tak ada masalah sebab 1 per 2 darab 3 adalah 3 per 2 juga. Okay, akan tetapi kalau saya tulis cara ni, contoh okay, tolak B 1 per 2 kuasa 5. Okay, saya buat bahagian atas. Contoh saya nak faktorkan B kuasa 1 per 2. So that saya boleh cancel dengan B 1 per 2 kat bawah ni. So apa nak tulis dekat bahagian dalam? Sedangkan B ni ada 1 je. So macam mana nak faktorkan B kuasa setengah? So tak logik kan? Bila tak logik maksudnya dia tak boleh. Kau jangan pandai-pandai. Okay? So tak boleh macam ni. So nak tak nak awak kena convertkan dia B kuasa 1 per 2 ni darab dengan B kuasa something. Bila darab dekat sini, apa jadi dekat kuasa dia? Tambah kan? So let's say something ni saya tukar jadi N lah, N. Okay. So kita ada B kuasa 3 per 2 sama dengan B kuasa setengah tambah N. By comparing, 3 per 2 sama dengan setengah tambah N. Setengah pergi sebelah, 3 per 2 tolak setengah. So 3 tolak 1, 2, 2 per 2. Apa nilai N? 1. So dekat sini, B kuasa 3 per 2 adalah B kuasa 1 per 2 darab B kuasa 1. Di mana bila saya tambahkan 1 per 2 tambah 1 ikut rules index ni, saya akan dapat balik benda yang sama. Ni yang kita nak. Saya nak buat 3 per 2 ni saya convert kepada setengah tambah something. Macam ni. Okay. So, kita try buat untuk B kuasa 5 per 2. Dia adalah B kuasa setengah tambah B kuasa berapa. So, awak boleh terus teka lah. Tekan dekat kalkulator setengah tambah berapa jadi 5 per 2. Okay. So, awak boleh fikir 1 per 2 tambah berapa per 2 jadi 5 per 2. Nah, secara logiknya ini untuk N sini. Kenapa saya guna tambah? Sebab sini darab kuasa tu jadi tambah. So, berapa lah? 4 lah kan? So, jadi N adalah 4 per 2 iaitu berapa? 2. So, B kuasa 5 per 2 adalah hasil darab B kuasa setengah darab B kuasa 2. Dan kalau kita gabungkan balik, kita dapat setengah tambah 2 which is 5 per 2. Sama. Ini yang saya nak cuba buat. Okay. So, dekat sini, okay, B 3 per 2 kita boleh jadi B kuasa setengah darab B kuasa 1 tadi kan? Untuk B 3 per 2. Dan B kuasa 5 per 2 pula adalah ini. Tolak sebab dekat soalan tu tolak. So, B 1 per 2 darab B kuasa 2 over B kuasa 1 per 2. So now kita nampak dekat sini B kuasa setengah ni sama. So kita boleh faktorkan dia keluar. Okay, macam hari tu awak buat XY tolak 7X. So awak boleh faktorkan X jadi Y tolak 7. Benda sama juga kita buat dekat sini. So saya faktorkan B kuasa setengah. So dekat bahagian dalam, term pertama B kuasa setengah dah tak ada, dah bawa keluar. So dekat dalam tinggal B kuasa 1. Tolak. So B kuasa setengah dah bawa keluar. So dekat dalam tinggal B kuasa 2. Over B kuasa setengah. Now, bila kita dah faktorkan dia, barulah kita boleh potong. Selagi tak faktor, macam dekat step yang kedua sini, awak tak boleh cancel Contoh awak ada 2X tambah 7 per X. Contoh, awak boleh ke potong X dengan X kat situ? Tak boleh, salah. Nak kata yang kita tak boleh potong kecuali bila kita faktor. So, apa yang tinggal, ni boleh potong. Kita ada B tolak B squared. So, ni kalau jawapan belakang tu dia faktorkan lah. Kalau tak faktorkan pun tak ada masalah. Ini adalah jawapannya betul. So ni untuk B. So awak akan pening sedikit especially dekat bahagian yang nak cari power tadi ni. Irfan nak tanya apa? On mic. Apa ni? Boleh tak kalau mau tulis juga atau dia punya jalan kira tu Pak? Tak payah. Tak payah tulis. Awak boleh terus lompat dari soalan pergi step kedua bawah ni. Benda-benda yang saya kira dekat tepi ni, ni tak payah tulis. Tak payah tunjuk dalam jalan kerja. So ni hanyalah conteng-contengan sahaja untuk explanation. Okay, so boleh kita pergi ke slide yang sebelah. Okay, ini pun salah satu soalan tricky. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada 1 tolak A, 1 tolak A, 1 tolak A. Benda sama. Dan kuasa dia pun sama. Yang berbeza cuma dia seorang ni je tiba-tiba ada kuasa negatif. Okay, let's say saya tukarkan dia kepada M macam ni.
supaya saya nampak apa yang berlaku. Okay. So ni kalau saya simplify, contoh saya positifkan semua kuasa. Maksudnya bila saya positifkan kuasa, yang kuasa negatif dekat sini ni saya nak positifkan. So bila kuasa negatif dia jadi 1 per 1 tolak A kuasa negatif. Kuasa negatif mana ada negatif lagi dah. Macam tu. So bila saya let dia jadi M dan saya masukkan M tersebut, saya akan jadi M over 1 over M tolak M. Kan lebih senang nak simplify, betul tak? Berbanding yang panjang-panjang 1 tolak A ada kuasa setengah lagi. So up to you. Kalau lah let ni memudahkan awak lagi nak nampak jalan kerja, awak let lah dia jadi huruf apa pun. S untuk Syafiqah pun boleh, tak ada masalah. So dekat bahagian bawah ni awak samakan dia punya pembawah. Ini kan M per berapa ni kalau dia tak ada? M per 1. So awak samakan dia punya pembawah, awak akan dapat M over 1 tolak M squared per M. Tahu ke macam mana nak samakan jadi macam ni? Daripada sini jadi ini. Okay, so saya teruskan. So pecahan yang besar ni dia adalah bahagian. Okay, sama sebelah. So saya ada M bahagi 1 tolak M squared over M. So saya nak tukar bahagi ni jadi darab. Apa jadi dekat yang sebelah kanan sini? Dia terbalik kan, jadi M over 1 minus M squared. Okay, so now kita darabkan dia. Ini per berapa? Saya cakap tadi kalau dia tak ada per maksudnya dia per 1. So untuk darab contohnya saya ada 2 per 3 darab 4 per 5. Untuk darab kita tak payah samakan dia punya pembawah pun. Kita boleh terus straight away. Dapat 8 per 15. Okay, berbanding kalau kita ada 2 per 3 tambah atau tolak 4 per 5. So ini yes, kita kena samakan dia per 15. Di mana kita akan dapat atas 10 darab 12. Okay, so ni benda ni korang dah pandai lah, sepatutnya nak samakan pembawah. Kalau ada masalah bagi tahu. Okay, so sekarang saya selesaikan bahagian atas ada M squared over 1 darab 1 tolak M squared akan dapat 1 tolak M squared lah. Adakah ini final answer kita? Tak, sebab soalan tanya huruf A bukannya huruf M. So kita akan substitute balik kita punya M tadi. So M kita tadi adalah 1 tolak A kuasa setengah. Dan M tu sendiri ada kuasa 2 lagi. Over 1 tolak M, 1 tolak A kuasa setengah. M tu tadi kuasa 2. Contoh kalau kita ada X kuasa setengah, kita kuasa lagi 2. Apa jadi dekat kuasa dekat X tu? Ni boleh darab kan? So 2 tu boleh cancel, tinggal X kuasa 1. So samalah yang berlaku di sini. 2 boleh cancel. So tinggallah 1 tolak A di bahagian atas, bahagian bawah ada 1 minus 1 tolak A. So buka kurungan tu dan awak boleh simplify, selesaikan. Okay, so saya harap lepas ni it is your initiative bila awak dah tengok video, terus tengok tutorial question dan buat soalan yang berkaitan dengan video yang awak dah tengok dekat YouTube unit matematik tu. Tanpa perlu saya bagi arahan pula, awak terus inisiatif sendiri untuk buat. Boleh Okay, so pergi ke slide seterusnya. Ini yang paling orang kata paling serabut dan nak kata kebat ke, kebat lah juga boleh lah. Okay, so step yang pertama adalah samakan bahagian bawah tu, denominator untuk each bracket. Kita ada berapa bracket tu? 4 kan? So each bracket ni kita samakan dia punya denominator. So ada RS plus 1 over S. Macam mana ke semua orang boleh over S? Contohnya kalau ada X per 2 tambah Y per 2. Sebab dia punya bawah sama, saya boleh terus combine jadi macam ni. Okay, so this is basic algebra. Form 3 saya belajar dulu. Okay, so dekat sini semua orang ada kuasa R. And then bracket kedua atas ada RS minus 1 over S. Bawah SR plus 1 over R. So kuasa ni jangan tersalah tulis So nanti kalau tersalah nanti tak dapat jawab. Lagi-lagi yang tulisan buruk tu. Okay, so now dah settle samakan pembawah. So kemudian asingkan kuasa untuk each bracket. So asing kuasa ni kita guna rules yang X over Y kuasa M. Dia akan jadi X kuasa M over Y kuasa M. Macam ni. So this is what happen untuk yang setiap bracket lah awak kena buat benda tu. So RS plus 1 power R over S power R. So tu bracket pertama. So bracket kedua, bracket ketiga, bracket keempat. R kuasa S. Okay. So next adalah step yang ketiga. Bahagi awak tukar jadi darab. Maksud saya dekat sini adalah ni fraction yang besar ni bahagi kan. Bila kita tulis dia dalam satu line, dia akan jadi bracket, bracket, bahagi, bracket, bracket. Macam ni. Betul tak? So bila saya nak tukar dia jadi darab, apa yang terbalik? Dekat bahagian kanan sini kan. Kita kena terbalikkan dia. So apa yang berlaku di sini adalah contohnya saya tulis dekat sini RS plus 1 kuasa R, SR. Dekat bahagian bawah bracket pertama kita ada SR plus 1 power R over R kuasa R. So bila kita tukar dia jadi darab, dia akan jadi terbaliklah R kuasa R over SR plus 1 kuasa R. Macam tu. Okay, so saya tuliskan untuk sebelah dia juga R kuasa S over SR minus 1 kuasa S. So dekat sini, bila semua orang ni hubungan dia adalah darab, awak boleh cancelkan dia sebenarnya. Potonglah mana yang sama boleh potong. Contoh saya ada contoh X per 2 darab
4 per XY. Okay, kalau awak tengok dekat sini, X dengan X boleh potong. Itu maksud saya. And then 2 ni boleh simplify dengan 4. Itu maksud saya. So dia akan tinggal 2 per Y. Itu maksud saya. Okay, so kita simplifykan dia. So kita tengok siapa yang sama. RS plus 1 kuasa R. Dia sama dengan siapa? Sama dengan dia ni. Persoalannya adakah RS sama dengan SR? Ya, sama. Sebab contoh 2 kali 3. Sama tak dengan 3 kali 2? Sama. Okay. So seterusnya RS minus 1 kuasa S. SR minus 1 kuasa S. Ni pun boleh potong. And then kita tengok R kuasa R, R kuasa S. Dekat bahagian bawah S kuasa R, S kuasa S. Dah tak boleh potong dah. So itulah yang tinggal. So R kuasa R kuasa S over S kuasa R, S kuasa S. Bila base sama, kuasa boleh gabung. Jadi apa? Tambah. Okay. So dekat sini you simplifykan sampai dapat final answer yang dia bagi dekat last page tutorial tu. Kalau perasan tutorial tu ada final answer tapi jangan percayalah kalau ada jawapan tak sama tu sama ada awak yang salah atau buku tutorial tu yang salah. Ada beberapa soalan yang ada pembetulan jawapan. So tu untuk soalan F. Okay, so kita pergi ke slide seterusnya. Dekat sini nak cerita sikit lah. Ini adalah video part 4. Kalau awak dah tengok di pukul 2 tadi kan, jam yang pertama tadi, awak belajar tentang equation of indices. Okay, so equation ni apa? Equation ni any persamaan yang ada sama dengan. Okay, sebab ni equal. Equal tu apa? Sama dengan lah. Okay, so persamaan indeks. Di mana contoh kalau kita ada 2 kuasa X sama dengan 4. Macam mana nak selesaikan untuk X? Biasanya equation of index ni kita akan tanya ataupun suruh cari nilai X lah. Okay, ini selalu yang kita nak. Okay, so ada 2 cara nak buat equation of indices. Kalau awak tengok dalam video tu, yang pertama dia akan compare kita punya base. So yang kedua kita akan solve guna kuadratik. Solve using kuadratik. Di mana nanti awak akan tekan EQN lah dekat kalkulator. Faktorkan guna kalkulator. Harapnya masih ingat lagi lah macam mana nak tekan tu. Okay. So compare base ni, kalau kita dah belajar log, kita boleh je terus guna log both sides. Okay, contoh tadi 2x sama dengan 4. Kalau orang yang malas nak fikir 4 ni adalah 2 kuasa 2, okay, dia terus buat log 2x sama dengan log 4. And then x ni bawa ke depan, kena apply lah property log pula. So kalau tak ingat property log tu, macam mana lah? So awak kena fikirlah 4 ni boleh tukar jadi 2 kuasa something tak? Sebab dekat soalan ni adalah 2 kuasa x. So base mesti sama. Baru boleh compare dia punya kuasa. So ni adalah 2 kuasa 2 lah. Maka dia adalah X sama dengan 2. Kita boleh compare dengan syarat kita punya nilai dekat sini mesti sama positif. Contoh kalau kita ada contoh 2 kuasa X sama dengan negatif 2 kuasa 3. Boleh ke kita buat X sama dengan 3? Tak boleh. Sebab base yang dekat 2 kuasa 3 tu ada negatif. So kita tak boleh. So benda ni adalah not exist lah. X tu rejected. Okay. So untuk step yang kedua solve using quadratic ni, kita akan let dia kepada something else. Okay, so contoh kita let M sama dengan contoh something kuasa X. Kita akan nak tengok apa yang common. Okay, nanti kita akan tengok dekat example dan awak akan nampak dengan lebih jelas lah apa benda lah orang ni bebel. Okay, so next slide. Okay, so ni adalah tutorial soalan 4. Kalau awak tengok dekat soalan tutorial tu adalah benda ni. Okay, cuma saya nak discuss soalan A ni sebab dia tak tunjukkan cara nak solve benda ni dalam video. Dalam video dia cuma tunjuk contoh 2 kuasa X sama dengan 4. X tu berada dekat bahagian kuasa. Sedangkan soalan A ni, X tu ada dekat tempat base. Kita tak ada pun example di mana X kuasa 2 sama dengan 4. Macam mana nak solve benda ni? X ni dekat base. So now, first thing first dekat soalan A, 4 ni, dia tak ada kuasa apa-apa kan? Kita pindahkan dia pergi sebelah. So kita ada X kuasa negatif 2 per 3 sama dengan 1 per 36. Ni saya tengok ada beberapa orang yang dekat basic exercise tu dia tersalah kira. Di mana contoh kita ada 4X sama dengan 1 per 9. Bila bawa 4 tu pergi sebelah, dia jadi 4 per 9. Masih ada beberapa yang buat salah ni So ni tak boleh salah. Okay, so sekarang berbalik kepada soalan A. Matlamat kita adalah nak menjadikan X kuasa negatif 2 per 3 menjadi X kuasa 1. Soalannya adalah contoh saya tadi ada X kuasa 2 sama dengan 4. Macam mana saya nak convert X kuasa 2 jadi X kuasa 1? So kita akan gunakan property X kuasa contoh X kuasa 2 kuasa 1 per 2. So ni dia akan jadi X kuasa 2 per 2. Jadilah X kuasa 1. Nampak tak apa yang saya buat? Saya letakkan kuasa 1 per 2. Saya darabkan dengan kuasa 2 ni supaya dia jadi 1. Akan tetapi bila saya buat di bahagian kiri, di bahagian X kuasa 2 ni, sini kan, saya buat dia darab kuasa setengah sebab saya nak jadikan dia kuasa 1. Saya kena apply juga benda yang sama di bahagian kanan. Kalau sebelah kiri letak kuasa setengah, sebelah kanan pun mesti letak kuasa setengah. So mesti berlaku adil. Mesti dua-dua dapat. So now, berbalik kepada
Soalan A, macam mana lah nak tukar negatif 2/3 tu kepada positif 1 sini? Saya nak darab dengan apa? Okay, so awak boleh buat dia step by step. Awak hapuskan 3 dulu dekat bawah ni. Saya padam sekejap nak panah ni. So kalau saya hapuskan 3 dekat bawah tu, saya kena darab dengan 3. Okay, saya tunjukkan dekat bahagian sebelah ni. Okay, saya ada negatif 2/3. Kalau saya darab dengan 3, jadi apa? 3 ni boleh potong, tinggal negatif 2. So itu yang berlaku. Okay, so sekarang ni sebab sebelah kiri ada kuasa 3, sebelah kanan pun ada kuasa 3 mesti adil. So sekarang X tinggal kuasa negatif 2 sahaja. And then di sebelah kanan, biarkan dia dalam bentuk tu, tak ada masalah. Nanti awak tinggal tekan kalkulator. So sekarang kita ada negatif 2. Nak darab berapa supaya saya dapat positif 1? So mestilah dia kena bahagi dengan diri dia sendiri, betul tak? Barulah kita boleh dapat 1. So atas ni kita letak 1. Faham 2 bahagi 2, 1. So negatif 2 bahagi negatif 2, 1. Okay, so sekarang ni kita akan letak kuasa berapa di dua-dua bahagian? Kuasa negatif 1/2. Kuasa negatif 1/2. Okay, so sekarang dekat bahagian kiri dah dapat X kuasa 1. So di sebelah kanan ada 1/36. So kuasa jumpa kuasa akan jadi darab. So negatif 3/2. Kemudian tekan je lah kalkulator. Okay, so benda ni jadi rumit sebab kuasa ni adalah kuasa pecahan. Kalau kuasa dia kuasa contoh X kuasa 3 sama dengan 6, senang je nak hapuskan dia kan. Darab je dah dengan 1/3, 1/3. So X sama dengan 6 kuasa 1/3. Ni senang. Sebab X dia tu nombor seketul je. Saya akan buat soalan C. Soalan C ni, kesilapan utama pelajar adalah dia darabkan 4 dengan 8. So dia tulis jadi 32 kuasa X. Ini salah. Pertama sekali, 4 dengan 8, base dia tak sama. Mana boleh darab? Okay. Yang kedua adalah 4 tu tak ada kuasa pun. 8 je yang ada kuasa. Still tak boleh gabung. So, apa yang boleh kita buat adalah saya nampak 4 dan 8 ni dia berkongsi base yang sama iaitu 2. So 4 adalah 2 kuasa 2. 8 adalah 2 kuasa 3. So saya simplify dulu yang sebelah kiri ni adalah 4x kuasa 2. Sebab kuasa jumpa kuasa jadi darab. And then sebelah sini akan dapat 4, 8 kuasa x. So 4 ni tadi saya akan tukar dia jadi base 2. So 4 adalah 2 kuasa 2, x squared. So 4 adalah 2 kuasa 2. 8 adalah 2 kuasa 3, kuasa x. Kuasa jumpa kuasa, darab. So 2 kuasa 2 x squared sama dengan 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 3x. So base dengan base darab, kuasa jadi tambah. So 2 kuasa 2x squared sama dengan 2 kuasa 2 tambah 3x. Inilah metod compare base. Ni metod yang pertama tadi. Okay, so dekat sini awak akan ada 2x squared sama dengan 2 tambah 3x. And then susunlah dia. And then faktorkanlah dia dan dapatlah nilai x. Selesai. Soalan 4 ni, tutorial soalan 4, dia hanya bagi latihan tentang compare base sahaja. Dia tak ada pun bagi latihan yang kedua tadi ni, solve using quadratic. Latihan ni awak hanya nampak dekat dalam video YouTube tu sahaja. Okay, so dengan itu saya bagi ini, solve index question using quadratic. Now, soalannya kalau tak jelas saya zoom. Okay, ni 2 kuasa 2x tambah 4 darab 2 kuasa x tolak 5. Okay, so dekat sini ni kesilapan pelajar yang saya cakap tadi, 4 dengan 2 kuasa x, jangan darab dia jadi 8 kuasa x. No no. Kita panggil dia stupid mistake. Bukan awak stupid, kesilapan tu yang stupid. Okay, so sekarang ni dekat sini awak kena mahir untuk manipulate dia punya kuasa. Contoh dekat sini, saya ada x kuasa 2 kuasa 3. Sama tak kalau saya letak kuasa 3 tu kat dalam, kuasa 2 dekat luar? So awak kena test lah mengikut rule indices. 2 dengan 3 ni boleh darab kan? Dia jadi x kuasa berapa? 6. So untuk yang bahagian kanan ni, kuasa 3 dengan kuasa 2 pun boleh darab. Jadi x kuasa 6. Jadi adakah dia sama kalau saya tukarkan 2 dengan 3 punya lokasi tu? Sama je. Okay. So sama juga dengan dekat soalan sini. 2 kuasa 2x. Awak kena tengok dekat sini, 2 kuasa x je. So ini sama juga kalau saya buat dia macam ni. Betul tak? 2 darab x, dapatlah 2x. 2x ni. So sama juga kalau saya tukar punya location. Macam ni. Sama kan? Sebab x darab 2, still dapat 2x. So sekarang ni, saya akan simplify dekat bahagian sini. 2 kuasa x, kuasa 2. Dapat explanation saya yang dekat sebelah kanan ni tadi? Tentang tukar kuasa. And then tambah 4 kuasa 2x tolak 5 sama dengan 0. So sekarang, awak akan letkan 2 kuasa x ni kepada something else. Okay, yang senang-senang lah. Contoh kita nak letak dia huruf M. Ataupun huruf D untuk Daniel. Ataupun sekarang kau lah nak bawa apa. Yang penting huruf berbeza dengan apa yang ditanya dalam soalan. Okay, so now bila saya ganti dengan M, saya akan dapat M squared tambah 4M tolak 5 sama dengan 0. Now, equation ni jadi lebih mudah kita nak selesaikan.
Betul tak? Kita cuma terus tekan je dekat kalkulator. So now bila kita tekan kalkulator, mana kalkulator saya? Kita akan dapat 4M 5. So saya akan dapat M tolak 1 dan juga M tambah 5 sama dengan kosong. So dekat sini kita akan dapat M sama dengan 1 dan juga M sama dengan negatif 5. Bila kita buat jalan kerja, pastikan markah akan diberi dekat sini tau. Markah bagi dekat kuadratik dan juga pemfaktoran sini. Tu ada markah jangan terus lompat kuadratik pergi nilai M. Mesti tunjuk factorization. Okay? So sekarang ni kita dah dapat nilai M. Tapi adakah soalan tanya kita pasal M? Tak, soalan tanya kita pasal X. So kita masukkan balik apa benda yang kita let jadi M ni tadi. So M kita adalah 2 kuasa X. So 2 kuasa X sama dengan 1. 2 kuasa X sama dengan negatif 5. So now barulah kita boleh selesaikan untuk X. Di mana untuk bahagian yang pertama ni dulu. Ini pun satu hal juga ni, salah satu property. Apa benda nombor pun, jika dia kuasa kosong, dia akan jadi 1. Anything, kalau awak tekan kalkulator sejuta kuasa kosong pun, dia akan jadi 1. Okay, sebab ni adalah property, rules of indices. Kalau tak sure, lock both side lah, tak ada masalah. Okay, so sekarang ni saya akan buat 2 kuasa X sama dengan 2 kuasa kosong. So by comparing, X sama dengan kosong. So untuk bahagian ini pula, negatif 5 ni, tak ada 2 kuasa sesuatu yang jadi negatif pun. Tak ada, tak wujud. Sebab 2 tu sendiri positif. Kalau 2 ni kuasa negatif pun, dia akan dapat positive number. And kalau awak buat solve using log both side, okay, dua-dua awak buat log, awak akan dapat dia undefined, which is rejected lah, kita reject. So final answer kita adalah X sama dengan kosong. Sebab ni je yang ada untuk nilai X. Satu soalan ni sahaja, saya nak awak try buat dan buat DGC. Kalau tak dapat, PM saya. Kalau tak dapat buat. So hint dia adalah, nampak ni base 3, 9 ni boleh jadi 3 kuasa 2 X. Di mana kita boleh tukar dia jadi 3 kuasa X kuasa 2. So untuk 3 kuasa X tambah 1, ni tadi yang cerita patah balik kalau ingat tadi, 3 kuasa X darab 3 kuasa 1. Kenapa darab? Sebab dia tambah. So kat sini awak nampak tu 3X. So nanti dia akan jadi dekat sini 4, 3 kuasa X darab 3. 3 ni boleh combine dengan 4 jadi 12. Kenapa 3 boleh combine dengan 4? Sebab 3 ni tak ada kuasa X ke, tak ada apa. Dia cuma nombor biasa. Okay. Contoh yang awak ada 4 darab X darab 2. Boleh tak 2 ni combine dengan 4? Boleh sebab hubungan dia kat sini darab. So dia boleh jadi 8X. Tu logiknya. Okay. So ini untuk sebelum kelas Jumaat. Okay, so untuk yang dah buat soalan 1, 2, 3, completekan tutorial soalan 4. Tapi siapa yang belum buat pun 1, 2, 3, nasib kau lah, dia homework banyak. Okay, so that's all. Thank you so much. Minta maaf ambil extra masa 10 minit. Saya harap apa benda yang saya ajar dapat meresap masuk dalam kepala otak.